Melati kuntun, tunggu melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, salam disambut pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Pemotong Kayu yang Jujur. Tersebutlah kisah jauh di pedalaman tinggalnya seorang pemotong kayu tua yang miskin. Adapun kemampuannya hanyalah untuk mencari rezeki dengan menebang pokok yang sederhana besarnya untuk dijual sebagai kayu api. Bukan senang baginya untuk menebang pokok-pokok tersebut kerana usia tuanya itu. Lagipun dia terpaksa ke tengah hutan untuk mendapatkan kayu-kayu tersebut. Hanya isinya lah peneman hidup kerana mereka tidak dikurniakan anak. Alkisah, takdirnya pada suatu pagi, pergilah si tua tersebut jauh ke dalam hutan untuk menebang pokok dibuat kayu api. Tidak seperti kebiasaannya, kali ini si isteri tidak dapat menemani si suami kerana sakit. Maka ke hutanlah si tua seorangan awal pagi sebelum terbit mentari untuk mencari kayu api. Seharianlah si tua tersebut menebang pokok dengan kapak besinya yang telah seuzur usianya. Walaupun kepenatan, tidak jua dia berhenti. Tiba-tiba, genggamannya semakin lemah. Lalu terlepaslah kapak kesayangan dari tangannya dan tercebur ke dalam sungai yang dalam. Menangis sayulah si tua kerana kehilangan kapak yang menjadi punca rezeki. Hendak terjun mencari, takut disambar arus. Merataplah orang tua mengenyamkan nasibnya. Orang tua itu menangis teresak-esak. Maka bersimpatilah pari-pari di langit melihat kegundahan si tua tersebut. Lalu turunlah ia bertanya, "Wahai orang tua, kenapa kau bersedih hati? Dengan ada perasaan takut dan terkejut diperamati benar-benar." Maka tahulah dia, si pari-pari telah turun ke bumi menyapanya. Lalu orang tua itu menceritakan apa yang telah berlaku. "Baiklah, akan kubantu mencari kapak engkau yang tenggelam." Lalu dengan serta-merta terjunlah si pari-pari ke dalam sungai. Selama beberapa minit kemudian, timbullah kembali si pari-pari sambil membawa kapak emas lalu dihulurkan kepada si tua. Dengan sedih si tua itu menjawab, "Bukan, ini bukan kepingin hamba. Hamba tidak mampu memiliki kapak emas ini." Lalu terjunlah sekali lagi si pari-pari ke dalam sungai dan timbul kembali bersama kapak perak. Tidak juga si tua itu mengaku kerana itu bukan kapak miliknya. Sekali lagi si pari-pari terjun lalu membawa pula kapak gasa. Saat ini si pari-pari memikirkan untuk menduga ketulusan orang tua tersebut. Lalu maka si pari-pari berkata, "Wahai orang tua, ku terima sahajalah kapak emas yang kubawakan tadi. Jika engkau menerimanya, akan kuhadiahkan sebuah maliga indah di kampung seberang sana." "Biarkan sahajalah wahai orang tua, bahawa kapak emas ini kepunyaanmu. Tiada siapa akan mengetahuinya melainkan aku dan kau. Tetapi adapun tawaranku ini pasti ada syaratnya. Engkau perlu menjual kayu api kepada orang kaya sahaja." Orang tua menjadi hairan dengan permintaan si pari-pari lalu berkata, "Mana mungkin aku cuma menjual kayu api kepada orang kaya sahaja. Bagaimana dengan orang-orang miskin seperti aku? Mereka juga memerlukan kayu api untuk digunakan dalam kehidupan seharian."
Setelah didesak oleh si pari-pari, tidak juga si tua itu menerimanya. Sehinggalah si pari-pari membawakannya kapak besi yang telah uzur. Apabila terpandang ke kapak itu, giranglah hatinya, kerana itulah kapak miliknya. Lalu si pari-pari menyerahkan kapak tersebut kepada si tua. Sebagai balasan kejujurannya, kapak emas, perak, gangsa turut dihadiahkan. Pulanglah si tua dengan hati yang gembira. Sesampainya di rumah, lalu diceritakan kepada istrinya apa yang telah berlaku. Si isteri turut bergembira dengan kejujuran suaminya. Keesokan harinya, berkat kejujuran si tua, dia mendapati istrinya telah sembuh dari geringnya. Bersyukur si tua ini kepada Allah telah menyembuhkannya. Kehidupan mereka berubah menjadi kaya, namun mereka tidak pernah melupakan asal-usul dan membantu mereka yang memerlukan. Pengajaran cerita ini ialah kejujuran adalah asas dalam kehidupan. Biarlah miskin tak berharta, asalkan kejujuran tersemat di jiwa. Jangan sesekali kita memberi rasuah semata-mata untuk kepentingan sebelah pihak sahaja. Cerita saya sudah sampai ke penghujungnya. Yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. Kalau ada sumur di ladang, dapat kita menanam padi. Kalau ada umur panjang, dapat kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.